Selamat pagi kepada Miss Ang dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan kes Roswa Soeharto, bekas Presiden Indonesia yang memerintah dari 1967 hingga 1998. Kandungan kami termasuklah pengenalan, latar belakang, faktor, perkembangan, dan kesan. Soeharto dituduh mengumpul kekayaan secara haram bernilai berbilion dolar melalui aktiviti rasuah yang melibatkan projek infrastruktur dan kontrak kerajaan. Penyalahgunaan kuasa ini bukan sahaja memberi manfaat kepada dirinya, tetapi turut memberi kesan kepada institusi kerajaan dan ekonomi Indonesia. Selepas kejatuhannya, siasatan rasmi terhadap kekayaan Soeharto dimulakan. Kerajaan Indonesia berusaha membongkar aset-aset terlarang yang dikaitkan dengannya. Namun, proses ini tidak mudah. Terdapat banyak halangan termasuk campur tangan politik dan kekurangan bukti yang cukup untuk meneruskan pendakwaan. Kes ini menggambarkan masalah rasuah yang berleluasan dalam struktur kerajaan Indonesia ketika itu. Rasuah bukan sahaja melibatkan individu seperti Soeharto tetapi juga menjejaskan keseluruhan sistem pentadbiran dan institusi negara. Dalam konteks ini, kes Soeharto telah menjadi contoh penting dalam kajian integriti awam. Ia menunjukkan cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi undang-undang dan memperbaiki sistem yang rosak akibat rasuah. Mari kita lihat latar belakang Haji Muhammad Soeharto. Haji Muhammad Soeharto dilahirkan pada 8 Jun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga petani sederhana di mana nilai-nilai budaya dan tradisional sangat ditekankan. Soeharto memulakan pendidikan di Sekolah Dasar Puluhan Godan dan kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Namun, disebabkan oleh masalah kewangan, beliau terpaksa menghentikan pendidikan formalnya. Dalam mencari peluang, Soeharto menyertai Peta Pembela Tanah Air, iaitu sebuah organisasi tentera yang ditubuhkan oleh Jepun semasa Perang Dunia II. Pengalaman ini memberi beliau asas ketenteraan yang penting untuk masa depan. Seterusnya, kita akan bincangkan mengenai masa pemerintahan beliau. Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1968, selepas Sukarno dipecat. Era pemerintahannya dikenali sebagai Orde Baru yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan politik selepas ketidakstabilan di bawah Sukarno. Beliau menekankan pembangunan ekonomi, pembaharuan infrastruktur dan pengurangan pengangguran. Di bawah kepimpinan Soeharto, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dasar Repelita, rencana pembangunan 5 tahun dilaksanakan untuk meningkatkan sektor pertanian, industri dan pendidikan. Pertumbuhan ini juga disokong oleh pelaburan asing. Walaupun ada pencapaian ekonomi, masa pemerintahan Soeharto juga dikenali dengan penekanan politik yang ketat. Kebebasan bersuara dikekang dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu yang serius. Banyak aktivis politik dan mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis kewangan Asia. Nilai tukar rupiah jatuh secara drastik dan inflasi meningkat mendadak, mengakibatkan kesan buruk kepada ekonomi dan kehidupan seharian rakyat. Rakyat semakin tidak puas hati dengan pemerintahan Soeharto. Mereka mula menuntut reformasi dan mengakhiri korupsi yang melanda pemerintahan. Demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum berlaku di seluruh negara. Dalam menghadapi demonstrasi dan tekanan sosial yang semakin meningkat, pemerintahannya berusaha mengekang ketidakpuasaan dengan kekerasan. Namun ini hanya menambah kemarahan rakyat. Pada 21 Mei 1998, dalam keadaan terdesak, Soeharto akhirnya meletakkan jawatan setelah 32 tahun memerintah. Peralihan kuasa ini menandakan berakhirnya era Orde Baru dan permulaan era reformasi di Indonesia. Veto-veto Soeharto. Kejatuhan politik mantan Presiden Indonesia kedua iaitu Haji Muhammad Soeharto berlaku pada tahun 1988. Kejatuhan ini berlaku disebabkan beberapa faktor. Krisis ekonomi dan moneter 1997 sampai 1998. Kejatuhan nilai mata wang rupiah yang terdepresiasi tajam mulai pertengahan 1997. Peningkatan inflasi melonjak drastik dan PDB Indonesia mengalami kontraksi hingga 13.1% pada tahun 1998. Dampaknya meluas ke berbagai sektor termasuk perbankan dan industri strategis.
Protes mahasiswa Mei 1998. Protes mahasiswa mulai muncul pada awal 1998 sehingga reaksi terhadap krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter Suharto. Tuduhan untuk reformasi politik dan pemberantasan korupsi di kalangan politisi. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dalam demonstrasi di Universitas Trisakti, 4 mahasiswa tewas tertembak oleh aparat keamanan. Lebih dari 10 siswa terluka. Kejadian terjadi di Universitas Trisakti, Jakarta. Peletakan Jambatan Kabinet Mei 1998. Suharto mengumumkan pengunduran kabinetnya untuk merendahkan ketegangan politik. Pengunduran ini justru memicu ketidakpuasan lebih lanjut di kalangan demonstran. Penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Anak-anak Suharto menguasai sektor-sektor penting seperti minyak, perbankan dan telekomunikasi. Penguasaan ekonomi oleh keluarga PT Citra Lampu Rokong yang dikendalikan oleh putera Suharto. Tommy Suharto memenangkan banyak kontrak besar pemerintah. Kurangnya keterusan dan pengurusan dana awam. Penghasilan dari perusahaan milik negara terutama di sektor minyak dilaporkan disalurkan ke rekening non-pemerintah yang dikelola oleh Suharto dan kroninya. Korupsi sistematik dan sektor awam. Sepanjang pemerintahannya, amalan rasuah menjadi sangat biasa dalam birokrasi Indonesia. Pengawal kerajaan seringkali memerlukan sogokan untuk meneruskan projek atau membelikan izin dan sebahagian daripada hasil rasuah ini dikatakan mengalir kepada Suharto dan keluarganya. Meskipun Suharto tidak pernah rasmi dihadiri, investigasi terhadap kekayaannya masih terus menjadi sorotan publik dan berbagai media pasca kejatuhan pada tahun 1998. Perkembangan tuduhan korupsi. Suharto dituduh terlibat dalam korupsi besar-besaran selama masa kekuasaannya. Pengembalian asetnya diambil alih oleh negara. Namun kekayaan peribadi Suharto yang disimpan di luar negeri sulit dilacak dan dikembalikan. Kasus anak-anak Suharto. Selain Suharto sendiri, beberapa anggota keluarganya terutama anak-anaknya juga terlibat dalam kasus hukum berkaitan dengan korupsi. Laporan Transparansi Internasional. Suharto sering disebut sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling korup. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan rasuah di bawah pemerintahan Suharto di Indonesia. Rasuah di bawah Suharto telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Pelabur asing kurang berminat melabur di Indonesia kerana keadaan ekonomi yang tidak menentu akibat rasuah. Sebagai contoh, syarikat antarabangsa lebih memilih untuk melabur di negara yang mempunyai tahap rasuah yang rendah seperti Singapura berbanding Indonesia. Rasuah merosakkan institusi politik. Apabila institusi kerajaan terjejas oleh rasuah, rakyat hilang kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Di Indonesia, rakyat tidak lagi percaya kepada kerajaan, menyebabkan keadaan politik menjadi tidak stabil. Bayangkan sebuah negara di mana rakyat tidak lagi percaya kepada pemimpin mereka. Ini akan menyebabkan protes, kekacauan dan ketidakstabilan. Selain daripada kerosakan politik, rasuah juga mencaskan kualiti perkhidmatan awam. Rasuah mengurangkan kualiti perkhidmatan awam di Indonesia. Keputusan kerajaan juga berdasarkan kepentingan peribadi, bukan keperluan rakyat. Bayangkan jika hospital, sekolah dan perkhidmatan penting lain dikendalikan oleh mereka yang hanya mementingkan duit. Inilah yang berlaku di Indonesia. Akibat daripada ini, pelabur asing turut hilang keyakinan. Mari kita lihat kesannya. Rasuah yang meluas menyebabkan pelabur asing hilang keyakinan terhadap ekonomi Indonesia. Syarikat-syarikat asing merasakan bahawa pelaburan mereka tidak selamat. Kesan daripada penurunan pelaburan ini menambah ketaksamaan ekonomi dan sosial. Rasuah menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Hanya segelintir individu yang rapat dengan Suharto menjadi kaya, manakala sebahagian besar rakyat terus hidup dalam kemiskinan. Ini bermakna golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin semakin miskin. Jurang ekonomi dan sosial ini menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Dalam sistem yang korup, keadilan tidak ditegakkan dengan adil. Orang yang mampu membayar rasuah akan mendapat hukuman yang lebih ringan, manakala yang lain menerima hukuman yang lebih berat. Budaya rasuah menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap sistem. Orang yang mempunyai kepakaran diabaikan jika mereka tidak terlibat dalam rasuah. Bayangkan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik dalam bidang anda,
Tetapi anda diketepikan hanya kerana anda tidak membayar rasuah. Ini menghancurkan keyakinan orang ramai terhadap meritokrasi. Akhir sekali, rasuah juga memberi kesan kepada maruah individu. Rasuah bukan sahaja memusnahkan nilai moral individu, tetapi juga reputasi keluarga dan masyarakat. Mereka yang terlibat dalam rasuah kehilangan maruah diri. Apabila seseorang terlibat dalam rasuah, mereka bukan sahaja kehilangan harga diri, tetapi juga penghormatan dari orang lain. Kesimpulannya, kes rasuah Suharto menunjukkan betapa pentingnya sebuah kerajaan yang bersih dan bertanggungjawab. Kesannya sangat mendalam, dan kita perlu mengambil pengajaran ini untuk memastikan negara kita kekal bebas daripada rasuah. Sebagai rakyat, kita harus menjauhkan diri daripada amalan rasuah demi menjaga keharmonian negara dan memastikan masa depan yang lebih adil. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.